Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izhar bin Zahari. Nombor bateri AA1903338. Saya daripada Seksyen 7 dan saya akan menerangkan untuk pengenalan bagi penderia inframerah dan transducer. Saya akan menerangkan pengenalan untuk penderia inframerah. First thing first, saya akan menerangkan pengenalan umum untuk penderia. Penderia ni merupakan gabungan transducer yang menghasilkan alat pengesan untuk mengesan sesuatu fizikal dan menghasilkan data keluaran output dalam bentuk digital ataupun analog. Penderia ni merupakan alat yang menukar satu bentuk tenaga atau isyarat kepada satu bentuk tenaga isyarat yang lain. Contohnya menukarkan tenaga bunyi kepada tenaga elektrik yang telah diaplikasikan dalam kehidupan kita, iaitu phone ataupun telefon bimbit. Jenis-jenis penderia yang biasa digunakan adalah dari jenis cahaya, suhu, tekanan dan bunyi. Penderia ni terbahagi kepada dua jenis, iaitu pasif dan aktif. Yang aktif maksud dia tidak memerlukan sumber tenaga daripada luar untuk berfungsi atau berkendali. Kalau untuk pasif memerlukan sumber tenaga daripada luar untuk berfungsi atau berkendali. Untuk pengenalan untuk penderia inframerah inframerah ialah sinaran elektromagnet yang panjang gelombangnya lebih daripada cahaya nampak dan kurang daripada mikrogelombang, iaitu di antara 700 mm dan 1 mm. Infrared ni atau detektor atau penderia inframerah adalah komponen elektronik yang dapat mengidentifikasi cahaya inframerah. Sensor inframerah atau detektor inframerah ni saat ini adalah dibuat khusus dalam satu model dan dinamakan sebagai IR detektor yang mengandungi IR detektor photomodule, yang merupakan sebuah chip detektor inframerah digital yang di dalamnya terdapat fotodiode dan penguat amplifier. Ringkasnya, penderia inframerah memancarkan atau mengesan sinaran inframerah untuk merasakan persekitarannya. Seterusnya saya akan menerangkan pengenalan untuk transducer. Untuk transducer umum, transducer adalah suatu peranti yang dapat mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Bentuk-bentuk energi yang tersebut diantaranya seperti energi elektrik, energi mekanikal, elektromagnet, energi cahaya dan bunyi dan haba, saya lupa. Pada umumnya semua alat yang dapat mengubah atau mengkonversi suatu energi ke energi lainnya dapat disebut sebagai transducer. Antara jenis transducer ialah transducer input, transducer output dan transducer gabungan, iaitu input dan output. Untuk transducer yang kami buat, iaitu transducer jarak gelombang atau nama lebih tepat ultrasonik. Dan ultrasonik dan sensor ni adalah peranti yang menjana atau merasakan tenaga ultrasound. Mereka boleh dibahagikan kepada tiga kategori luas, iaitu pemancar, penerima dan pemancar. Pemancar menukarkan isyarat elektrik ke dalam ultrasound. Penerima menukar ultrasound menjadi isyarat elektrik, dan transceiver boleh menghantar dan menerima ultrasound dengan cara yang serupa dengan radar dan sonar. Ia digunakan selalu sebagai sonar, iaitu di kapal selam. Sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafiq Imam Zahar. Nombor matrik AA19001 dari Seksyen 7. Sekarang saya akan menerangkan bahagian saya, iaitu konsep asas, ciri-ciri dan aplikasi penderia inframerah sebagai penderia berasaskan frekuensi. First, saya akan menerangkan konsep asas ini dahulu. Terdapat pelbagai sumber radiasi inframerah. Ia berada di perkakas rumah, sistem automasi, keselamatan serta digunakan dalam pengeringan produk perindustrian. Sistem sensor inframerah pada dasarnya menggunakan inframerah sebagai media untuk komunikasi data antara receiver dan transmitter. Sistem akan bekerja jika sinar inframerah yang dipancarkan terhalang oleh suatu benda yang mengakibatkan sinar merah tersebut tidak dapat terdeteksi oleh penerima. Sumber cahaya inframerah
apabila dikendali dengan betul tidak menjejas tubuh manusia. Pembakaran inframerah berbeza daripada peranti lain dalam cara pemanasan. Permindahan haba adalah disebabkan radiasi sinar inframerah yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Okey. Itu adalah konsep asas dahulu. Okey. Next untuk ciri-ciri dia pula. Okay, ciri ini membolehkan haba menembusi bukan sahaja ke udara tetapi juga pada barang-barang yang dalaman yang kemudian juga menaikkan suhu di dalam bilik. Memancar inframerah tidak mengerikan daun udara kerana sinar itu terutama diarah di pendalaman dan dinding. Perubahan kapasitasi 0 hingga 2 hingga 5 pH untuk RH 1%. Okay. Rentang waktu respon antara 30 hingga 60 saat untuk perubahan RH 63%. Okay. And last, kapasitasi antara 100 dan 500 pH sebesar 50% RH pada 25 darjah Celsius. Okay. Okay, next. Okay, last sekali untuk aplikasi sensor inframerah. Okay. Terdapat beberapa aplikasi. Okay, first, alam inframerah. Okay. Lainnya, rangkaian alat ini berbasiskan inframerah untuk melindungi bahagian-bahagian pintu dan jalan masuk lainnya. Rangkaian ini memberi alam keras ketika seseorang melintasi penghalang inframerah yang tak kelihatan. Hal ini dapat melindungi pintu baik siang dan malam dan bebas dari pemicu palsu. Okay, next, termometer inframerah. Termometer inframerah mengukur suhu menggunakan radiasi kotak hitam, iaitu biasanya inframerah lah, yang dipancarkan oleh objek. Konfigurasi fasilitas pengukur suhu ini bekerja dari jarak jauh tanpa menyentuh objek. Okay, next, LED remote. Okay. Alat kawalan jauh yang mempunyai penerian inframerah menghantar isyarat yang mewakili kod binari tentu. Penerima kod seperti TV akan menyah kod supaya dapat difahami oleh micropem proses dan kemudian menjalankan perintah yang sesuai. Okay. Dan last sekali, inframerah detector. Okay, IAR detection menggunakan 555 timer IC menggunakan IR LED atau TV. Okay. Remote sebagai pemancar IR dan fotodiode sebagai penerima IR untuk mengesan isyarat IR. Okay. Pengesanan isyarat IR akan mencetuskan per masa 555 dan buzzer akan mula berbunyi. Konsep yang hampir sama telah diliputi dalam litar sebelumnya. Penggera keselamatan berasaskan IR di mana kami menggunakan pembanding voltan IC LM358 sebagai pengganti transistor untuk mencetuskan IC 555. Okey. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Adnan bin Abu Bakar. Nombor metrik saya AA190659. Dan hari ini saya akan membentangkan tentang contoh serta aplikasi dalam bentuk uji kaji sebenar. So, teknologi inframerah ini bukan sahaja dijumpai di industri tetapi juga dalam kehidupan seharian kita. Televisyen misalnya menggunakan alat pengesan inframerah untuk mentafsirkan isyarat yang dihantar dari alat kawalan jauh. Isyarat yang dihantar tersebut tidak dapat dilihat oleh mata manusia. So, untuk projek kami menggunakan konsep yang sama iaitu penderia inframerah yang berada di alat kawalan jauh. So, cara untuk projek ini berfungsi adalah seperti berikut. Yang pertama adalah apabila butang on ditekan pada alat kawalan jauh, ianya menyebabkan berlaku persentuhan di litar dan akan melengkapkan litar tersebut. Dan kemudian yang kedua, apabila litar tersebut telah lengkap, litar akan menghantar arahan on tersebut ke LED yang berada di bahagian depan alat kawalan jauh. LED tersebut akan menghantar isyarat tersebut ke penderia inframerah, isyarat yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. So, selepas itu yang ketiga adalah penderia inframerah akan menerima isyarat yang dihantar dari alat kawalan jauh bersesuaian dengan butang yang ditekan dan akan menukarnya menjadi denyutan elektrik. Dan kemudian yang terakhir adalah output daripada penderia inframerah itu yang menerima isyarat tersebut akan dihantar ke microcontroller yang kemudiannya akan diprogramkan dan selepas itu ianya akan memaparkan nyalaan LED dan paparan on pada LCD display
seperti yang dinyatakan pada simulation untuk projek kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zul Nazmi bin Zalani. Nombor metrik saya AA191908. Hari ini saya akan membentangkan mengenai contoh serta aplikasi dalam uji kaji sebenar dan pengukuran voltan serta arus bagi setiap komponen di dalam lita. Okey, mula saya akan tunjukkan cara-cara video penyambungan lita dalam Tinkercad. Okey, setelah selesai membuat lita di dalam Tinkercad ini, kita akan jalankan simulasi ini untuk melihat apa yang kita dapat daripada lita tersebut. Okey, mula kita masukkan coding dan kita akan mulakan simulasi tersebut. Okey, berdasarkan contoh yang coding saya cari, ini merupakan coding yang kita dapat dari internet dan setelah diedit kita akan gunakan coding ini untuk lita ini. Okey, LED memaparkan LED status. Apabila kita menekan on remote control infrared, kita akan dapat lihat LED menyala dan LED status akan menyatakan bahawa dia telah on. Dan apabila kita tekan balik remote control pada butang off, dia LED status menunjukkan bahawa dia off dan LED tidak menyala. LED menyala kerana apabila kita menekan infrared remote itu, dia akan memberi signal kepada infrared sensor dan dia akan men-onkan LED dan membuatkan lita tersebut dapat berfungsi dengan baik dan memaparkan pada LCD. Okey, seterusnya saya akan menunjukkan cara bagaimana untuk mendapatkan nilai voltan pada LED dalam lita ini. Mula-mula kita letakkan multimeter dan set kepada untuk mencari voltan. Kita letakkannya secara selari pada LED dan apabila diletakkan secara selari, kita runkan simulasi ini dan apabila kita onkan LED, onkan remote control, kita dapat lihat LED menunjukkan bacaan iaitu 1.89 volt dan setelah kita tekan butang off pada remote control, ia akan menunjukkan bacaan iaitu 0 volt. Okey, seterusnya saya akan menunjukkan cara-cara bagaimana untuk mendapatkan nilai arus pada LED dengan menggunakan lita ini pada Tinkercad. Okey, mula kita sambungkan multimeter dan setkan kepada untuk mencari arus. Okey, lepas itu kita letakkan ammeter kita secara sesiri untuk mendapatkan nilai LED tersebut. Setelah kita onkan remote control, dia akan memberi isyarat kepada infrared sensor dan LED akan menyala. Setelah LED menyala, mendapat nilai iaitu 4.76 mA dan setelah kita mendapat nilai tersebut, untuk mendapatkan nilai apabila LED off, LED tidak menyala, kita offkan remote control dan kita akan dapat bacaan iaitu 0 mA. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Farhan bin Rahimi, bernombor metrik AA190839 dan saya dari Seksyen 7.
Okey, untuk video pada kali ini saya akan bentangkan untuk bahagian kesimpulan pada tugasan yang telah diberikan. Okey, saya teruskan kepada pembentangan. Okey, setelah selesai melakukan uji kaji terhadap tugasan yang diberi, maka apa yang saya dapat simpulkan, data ini mempunyai dua graf yang berbeza, iaitu graf voltan buka lawan voltan tutup dan graf arus buka lawan arus tutup. Okey, bagi penerangan graf voltan buka lawan voltan tutup, okey, grafnya menunjukkan kenaikan, penurunan dan mendata. Okey, kedudukan titik bagi setiap komponen pada graf adalah sama kerana nilai voltan tidak akan berubah terhadap keadaan semasa. Okey, untuk penerangan graf voltan buka lawan voltan tutup, graf menunjukkan penurunan, kenaikan dan juga kenaikan penurunan. Kedudukan titik bagi setiap komponen pada graf adalah berbeza kerana nilai arus akan berubah mengikut keadaan semasa. Okey, ini ialah gambar rajah graf yang telah disiapkan. Okay, ini graf untuk voltan buka lawan voltan tutup, iaitu menaik, menurun dan mendata. Sama juga pada komponen yang seterusnya, menaik, menurun dan mendata. Okey, ini ialah untuk graf bagi arus buka lawan arus tutup. Okey, untuk graf yang pertama menurun dan menaik, untuk yang kedua menaik dan menurun. Okey, ini adalah hasil graf bagi uji kaji untuk tugasan ini. Okey, untuk yang seterusnya kami kelaskan bacaan voltan dan arus bagi setiap komponen. Okey. Komponen yang digunakan ialah LED, sensor inframerah, perintang 200 ohm dan juga perintang 1000 ohm. Okey, untuk bacaan voltan dan arus untuk komponen LED. Okey, bacaan voltan pada LED apabila litar dalam keadaan buka, nilainya ialah 1.89 volt, dan apabila litar tutup nilainya ialah 0 volt. Okey, untuk bacaan arus pada LED bagi litar buka 4.76 mili ampere, dan untuk bacaan arus pada litar tutup 0 mili ampere. Okey, untuk yang komponen seterusnya iaitu sensor inframerah. Okey, bacaan voltan pada litar yang terbuka ialah 5 volt, dan bacaan voltan pada litar yang tertutup juga sama, iaitu 5 volt. Okey, untuk bacaan arus pada litar buka ialah 1.52 mili ampere, dan juga bacaan arus pada litar tutup juga sama, iaitu 1.52 mili ampere. Okey, untuk komponen yang seterusnya iaitu perintang 200 ohm. Okey, bacaan voltan pada litar buka ialah nilainya 3.06 volt, dan apabila litar tutup bacaan voltannya ialah 0 volt. Okey, untuk bacaan arus pada perintang litar buka 1.39 mili ampere, dan apabila untuk bacaan arus pada litar tutup sama dengan litar buka, iaitu 1.39 mili ampere. Okey, untuk komponen yang terakhir iaitu perintang 1000 ohm. Apabila untuk bacaan voltan pada litar buka 2.97 volt, dan bacaan voltan pada litar tutup ialah 0 volt. Okey, untuk bacaan arus pada litar buka 2.97 mili ampere, dan untuk bacaan arus pada litar tutup ialah 0 ampere. Okey, itu sahaja untuk bacaan voltan dan arus
voltan dan arus bagi setiap komponen. Dan yang akhir sekali iaitu fungsi inframerah. Ini ialah untuk mengidentifikasi cahaya inframerah. Okey, apabila inframerah tidak dapat terdeteksi oleh penerima, maka sistem akan bekerja apabila sinar inframerah terhalang. Sebagai contoh, aplikasi yang menggunakan inframerah ialah IR pengesan fotomodul. Ianya berfungsi dengan mengesan sinaran inframerah bagi merasakan akan keadaan kawasan persekitarannya. Ini kerana di dalam alat IR pengesan fotomodul, ianya terdapat fotodiod dan penguat yang telah diletakkan di dalam alat tersebut. Okey, itu sahaja pembentangan bagi bahagian kesimpulan oleh saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.